takkan aku seorang je nak masuk syurga? Habis kawan-kawan aku tak masuk syurga, ni kawan aku ni yang tengah menonton ni apa semua ni tak nak masuk syurga ke? Kan? Tak, yang masuk aku yang kawan-kawan yang Islam lah ni. Memanglah aku tak pandai sangat baca doa-doa bahasa Arab ni yang panjang lebar tu. At least aku cakap tu terang, saksi ada isteri dan anakku kan, sebahagian daripada ayat doa aku yang dalam bahasa Melayu ni kan, aku redahkanlah, iaitu semoga seramai mungkin umat manusia, rakyat di negara Malaysia ini ataupun di seluruh dunia mendapat hidayah dan menerima Islam secara umum lah. Nak sebut nama satu-satu kan, oi, jenuh. Tapi niat aku kepada semualah rakan-rakan aku, kenalan aku ataupun yang tidak mengenal aku yang belum Islam, supaya mendapat hidayah. Live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam diucapkan kepada anda semua. Kita dah berada di penghujung Ramadan ni, nampak gayanya. Alhamdulillah dapat menjalani ibadah puasa. Okey, tapi sekarang ni agak kecoh sikit. Raya berapa puasa ataupun Ramadan tahun ini, nampaknya macam-macam kontroversi. Okey, di peringkat awalnya pasal isu kalimah Allah pada stokin di KK tu, dan nampaknya dalam isu itu mereka-mereka rakyat Malaysia yang bukan beragama Islam, ataupun saya lebih suka sebut belum beragama Islam, juga orang kata memberi komen-komen yang positif lah. Nampak kat situ seolah-olah mereka juga rasa tidak puas hati apabila agama yang tidak mereka anuti tapi dipersendakan sampai ke tahap macam tu sekali. Tapi sekarang ni ada isu yang baru pula, nampaknya ada pertelgahan antara terutamanya di kalangan rakyat Malaysia beragama Hindu ni lah. Okay, aku minta maaf, aku tak berapa nak follow sangat cerita ni kan, tapi kira sajalah nak buat ulasan sikit dan mengharapkan ulasan aku ni dapat cool down Tapi aku dah faham lah ada punya kronologi tu sikit. Pada peringkat awalnya aku ternampak satu video daripada saudara Zamri Vinod ni, yang sedang meningkat namanya ni. Tapi daripada dulu pun ramai dah kenal dia, sebab dia ni pendakwah bebas keturunan Tamil ataupun keturunan India. Dan cukup jelas penyampaian dia pada ceramah-ceramah dia, memang cukup intonasi yang cukup cantik, message yang cukup jelas dan macam tu lah. Tetapi aku dah tengok satu video yang mana ni kalau aku silap aku minta maaf lah, tapi tu yang aku nampak lah, mana dia buat ulasan tentang seorang pengadut Hindu macam tu, yang pada peringkatnya je lah mempersendakan yang mana seolah orang Islam ni menyembah Kaabah, di mana dalam Kaabah tu ada Siwalinggam. Dekat Malaysia, saya percaya semua orang Hindu pun tahu, yang buat video bagi tahu dalam Kaabah ada Siwalinggam. Yang itu saya komen, saya buat live untuk membetulkan perkara itu. Sekarang you buat allegation saya mestilah kena buat pembetulan. Saya tak boleh cakap guna saya punya mulut Saya ambil satu Purana, kitab Hindu, Siwa Purana. Dalam kitab itu ada bagi tahu apa itu linggam. Saya kalau boleh dapat tu kitab, why not them? The problem is most of the Hindus dekat Malaysia, diorang tak ada pun kitab, diorang tak baca kitab pun. Bila ada Hindu tu dia buat video dan dia kata dalam Kaabah ada linggam, saya bukan terus hari tu juga terus buat live, tak ada. I give almost 1 week untuk lihat ada tak orang Hindu yang datang membetulkan itu, dan dia kata, come on, you tak payahlah nak cakap dalam Kaabah, you pergi pun tak pernah. Of course, mana ada Hindu yang boleh pergi Kaabah? You pergi pun tak ada. Saya pernah pergi few times dan sebagainya, boleh faham tak? Orang-orang pernah pergi. Dan kita tahu, saya siap dalam live itu tunjuk video dalam Kaabah ada apa dan sebagainya. Sekarang bila ada orang buat tuduhan begitu, ada tak Hindu yang datang membetulkan tuduhan itu? Tidak, tak ada. So baru saya interfere. Yang aku dengar macam tu daripada Zamri Vinod dia. Tapi penganut Hindu tersebut aku tak pasti siapa, dan aku tak ada masa nak siasat siapa pun. Sebab aku sibuk. Tapi itu yang aku dengar kan daripada saudara Zamri Vinod ni. Betul tak? Bantu aku di ruang komen. Dan tapi aku minta maaf cakap, kalau silap minta maaf, tapi itu yang aku dengar. Jadi sekarang ni ada perbalahan yang mana Zamri Vinod telah menghuraikan tentang hal-hal agama Hindu ni, yang mana ianya menjawab kepada persoalan penganut Hindu tersebut. Mungkin penganut kuat lah, maksudnya macam yalah, dia boleh kaitkan adanya orang kata apa ni, unsur-unsur Hindu pada Kaabah ni. Jadi kebetulan pula Zamri Vinod ni dia pun memang orang kata ada mengkaji kitab-kitab daripada agama lain termasuk agama Hindu. Dan dihuraikan. Yang kat sini lah aku rasa
menyebabkan segelintir sebahagian daripada penganut Hindu di Malaysia ni melenting, seolah-olah Zamri bin Nur ni nak menyentuh sensitiviti agama lain. Tengok, nombor satu, bila orang kata kenapa saya nak condemn agama Hindu, nombor satu, saya tak pernah condemn agama Hindu. Apa yang kamu maksudkan dengan saya condemn agama Hindu? Semua perkara yang saya cerita pasal agama Hindu adalah apa yang terkandung di dalam kitab mereka. Ada beberapa live yang bila saya buat, saya directly ambil kitab itu dan saya live, saya tunjuk ini ayat-ayat dan saya bacakan dan sebagainya. Kalau you nak kata itu adalah condemn, bermaksud siapa yang condemn? Bukan saya, penulis kitab itulah yang condemn. Nampak kat situ. So betul tak apa yang aku sampaikan ni? Jadi itulah, sebenarnya macam ni, aku tak nampak pun dekat Malaysia ni pendakwah-pendakwah bebas ke, ulama ke, ustaz ke apa ke, malah Jabatan Agama Islam sendiri mempelekehkan, mempertikaikan ataupun memporak-porandakan nak masuk campur hal agama lain. Tidak. Nampak kat situ. Aku yakin dalam mana-mana ceramah agama di Malaysia ini, tidak ada yang orang kata directly menghentam agama lain. Sebenarnya, minta maaf cakap, aku bukannya ustaz, bukan ulama dan bukan pendakwah, tapi hakikatnya aku daripada kecil, aku pun sekolah agama di Bari Raja Batu Pahaja dulu. Mana kita kita ni bila belajar agama, kita mendalami, kita dihuraikan kenapa Tuhan hanya satu, Allah dia tidak ada bersekutu, tidak ada adik-beradik, tidak ada keturunan. Semua tu dah diterangkan dan ditanam. Yakin bahawa Allah hanya satu saja, tak ada Tuhan lain. Dia Tuhan ni secara logiknya, kalau kita tanya pendakwah mana pun kan, kalau dalam Hollywood tu lain lah kan, boleh pula ada Tuhan ni kan. Jadi sebenarnya selain daripada itu, kami umat Islam sudah ditanamkan keyakinan, sudah diajar. Jadinya dalam masa yang sama kan, kami juga di dalam sekolah itu kan, tidak pula diajar bahawa kita kena kutuk agama lain, Tuhan lain apa semua, tidak. Tapi dalam masa yang sama ada ceramah-ceramah agama, penceramah pendakwah menghuraikan tentang agama lain, membezakan. Kalau kita tengok Zakir Naik, dia pun boleh membezakan. Dia boleh buka chapter 2, chapter 3 apa semua, dan dia boleh huraikan juga kan, cebisan-cebisan orang kata cebisan pula tentang ayat-ayat dalam kitab-kitab agama lain yang mana ianya boleh dipertikaikan dan boleh dijawab balas. Nampak kat situ. Itu bukan satu ilmu yang cukup rendah, tapi itu sangat tinggi untuk menghuraikan kitab-kitab lain punya agama, kitab-kitab lain lah. Nampak kat situ. Jadi aku paling suka apabila orang kata orang agama lain dia kata jangan campur urusan agama kami. Jangan nak hurai-huraikan dah jadi mualaf ataupun dah convert Islam tu dan nak jadi penceramah ke, nak jadi ustaz ke apa ke kan, ceramahlah hal ke agama kamu, tak payah nak pertikaikan agama lain. Dia tak macam tu, macam ni. Dalam Islam ni yang aku difahamkan, panjang pula video kali ni, tapi korang masih tengok lagi ke? Jangan main-main. Tengok lagi. Tengok. Sambil tengok tu belajar, like, subscribe, komen dan sebagainya. Dalam Islam ni orang kata, untuk kita meyakinkan kepada mereka yang belum Islam, faham itu namanya dakwah. Dakwah ni maknanya kita kena yakinkan yang belum Islam kan. Kenapa macam ni, kenapa Islam macam ni, kenapa Allah hanya satu, kenapa macam ni. Dan dalam masa sama, korang yang ada kepercayaan tu, itu hak korang. Tapi kalau korang diberi peluang untuk kami pendakwah, kami itu maksudnya saya mewakili pendakwah lah, untuk ataupun orang Islam, so untuk mempertikaikan tentang musuh-musuh ketahanan agama korang, korang kena dengar dulu. Dah dengar kan, dah faham, terpulang. Sebab tak ada lagi dalam istilah macam Firdaus Wong ke apa ke kan, yang sibuk pula, yang busy, yang rajin berdakwah ni, dia terus post, itu agama korang semua tak betul lagi ni. Tidak, kita buat secara halus, secara perlahan. Dan kita tidak mengangkat senjata, tembak kat dahi ke apa. Kau nak masuk Islam ke tidak? Tak ada kan.
Nampak. Malah kan aku difahamkan juga, kalau silap minta maaf, di zaman peperangan dulu, zaman Nabi dulu kan, apabila Nabi berjaya atau menang dalam satu-satu peperangan dan menakluk tempat tersebut, tak ada pun paksaan masuk Islam ni. Nampak kat situ. Dan aku yakin juga rakyat Malaysia yang tidak lagi atau belum lagi beragama Islam, ada juga anak-anak mereka sekolah ataupun mereka yang dulu zaman bersekolah dah dewasa pun, mereka pun ada juga tentang sejarah Islam, cerita apa semua ni kan, dimasuk dalam kelas tu dia tak keluar. Perasan tak masa sekolah menengah dulu kan, kan ada waktu jadual tu kan ada sesi ataupun pendidikan agama Islam. So ada juga pelajar yang bukan Islam, okey. Kan aku sebut kafir kan, sebut je lah kafir, tak ada masalah pun sebenarnya. Pelajar-pelajar kafir ni, dia kena intonasi tu betul. Dia bukannya hoi kafir, tidak, okey. Pelajar-pelajar yang kafir ni, dia pun duduk dalam kelas tu dan dia memahami, tapi dalam masa sama dia tahu cerita tu dan dia kata menariklah sejarah Islam, tapi sampai sekarang pun hidayah dia belum ada lagi, dia belum dapat hidayah lagi. Nampak tak? So Islam ni sebenarnya indah, orang kata. Nampak kat situ. So dahsyat tak aku punya penyampaian kali ni. Aku pun tak tahu, aku rasa video aku ni mau kena kecam juga ni kan. Sebab aku pun macam ni lah cakap okey, aku sebagai orang Islam lah, okey, matlamat aku satu je lah, hidup ni sampai masa meninggal dunia dan selepas meninggal dunia ni ada lagi satu alam, ada lagi step-step dia lah, yang final sekali syurga lah. Takkan aku seorang je nak masuk syurga. Habis kawan-kawan aku tak masuk syurga ni, kawan aku ni yang tengah menonton ni apa semua ni tak nak masuk syurga ke? Kan? Tak, yang maksud aku yang kawan-kawan aku Islam lah ni kan. Atau kadang-kadang aku tegur kan secara halus, solat mau jaga, jahat macam mana pun, nakal macam mana pun, solat mau jaga. Daripada solat tu kita peringkat-peringkat, kita menjaga adab susila, kata tutur kata apa semua, tidak mengumpat, tidak apa semua, nampak. So jangan selfish lah. Aku dengar ini adalah satu ungkapan yang sama juga dikeluarkan oleh Zamri bin Nur, yang mana dia pun fikir macam mana dia nak selamatkan kawan-kawan dia, keturunan dia kan, yang masih lagi kekal, bukan masih lagi, memang kekal kan, berketurunan India, Tamil, yang belum lagi masuk Islam. That's why kan, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalulah, okay, setiap kali aku lepas solat, memanglah aku tak pandai sangat baca doa-doa bahasa Arab ni yang panjang lebar tu. At least aku cakap tu terang, saksi ada isteri dan anakku kan, sebahagian daripada ayat doa aku yang dalam bahasa Melayu ni kan, aku redahkanlah, iaitu semoga seramai mungkin umat manusia, rakyat di negara Malaysia ini ataupun di seluruh dunia, okay, mendapat hidayah dan menerima Islam secara umum lah. Nak sebut nama satu-satu kan, oi, jenuh. Tapi niat aku kepada semualah rakan-rakan aku, kenalan aku ataupun yang tidak mengenal aku yang belum Islam, supaya mendapat hidayah. Sebab apa? Mungkin aku pernah dengar juga tahu, ada ceramah agama yang mana dalam proses nak masuk ke syurga tu, dia ditahan. Kenapa? Oh, amal ibadah dia memang perfect. Amal ibadah dia memang perfect, solat dia memang jaga, apa dia punya tajwid dia apa semua kan. Tapi rupa-rupanya semasa hidup dia tidak pernah berdakwah. Secepis pun tak ada, tak pernah berdakwah kan. Dakwah ni macam-macam cara. Tak perlu nak pakai kopiah, nak perlu sijil apa. Berdakwah ni maksudnya, contoh kalau kita dapat tahu ada satu video yang boleh melembutkan hati orang untuk menerima Islam, sebarkan video tu. Tak ada YouTube channel, tak ada handphone. Jumpa kawan dua gurau-gurau sikit lah kan, berdakwah, jom pergi masjid. Apalah masalahnya? Nampak kat situ. Dia berdakwah dengan pendakwah lain. Macam berdakwah ni siapa pun boleh berdakwah. Jadi macam ni lah, di penghujungnya aku pun tak tahu macam mana video ni boleh melirik panjang kan. Aku pun tak ada skrip apa semua, dan aku main berceloteh je macam ni lah. Okay, aku harapkan ada satu je yang bersama. Aku cuma ada satu je pemikiran aku kan, siapa Zamri bin Nur ni? Macam tu. Okay, nampak macam kasar kan? Okay, disebabkan apa yang ingin disampaikan oleh Zamri bin Nur ni, sebab ada tadi soalan aku keluarkan, siapa Zamri bin Nur ni? Aku mengharapkan adalah orang kata level-level ataupun di kalangan orang kata macam ni cakap bangsawan ataupun kerabat diraja ke apa ke kan, yang berpengaruh. Satu hari nanti muncullah kan kerabat-kerabat diraja ni apa ni, bukan maksud aku, satu hari nanti moga-moga wujudlah okey pendakwah dari kalangan kerabat diraja ni. So yang tu kau kena faham disebabkan Zamri bin Nur siapa, itu yang jadi nampak. Cuba yang menyampaikan perkara ini kan, ceramah ini ataupun dakwah ini kan,
keturunan kerabat diraja. Ui, lain macam statement aku ni. Tak mustahil. Anything can happen kan dalam dunia ni. Apa-apa pun boleh berlaku. Kau bayangkan, hari ni kalau kita dengar satu titah ataupun yang dikeluarkan oleh Yang Di-Pertuan Agong, Sultan, kerabat diraja dan sebagainya kan. So ada korang berani bertikai kan? Tapi disebabkan inilah orang kata Zamri Binod, lagi siapa Firdaus Wong, lagi siapalah Ridwanti kan. Itu yang jadi pertikaian. So aku harapkan ada sokongan lah bab-bab dakwah ni, ada sokongan daripada golongan-golongan atasan ni. Perlukan sokongan. Nampak kat situ So dah lah, okay? Aku rasa kita pun nak dekat-dekat raya ni. So kepada semua rakan-rakan apa semua kan, teruskanlah ibadah korang kan. Kepercayaan korang, jangan duk pertikai sangat itu ini kan. Risaulah aku kan. Negara lain kemiskinan, kebururan, kelaparan, peperangan, kita kat Malaysia ni aman kan. So janganlah orang kata taksub sangat kan. Dengar sikit petik macam ni apa semua, habis semua. Kau nak jadi hero dekat depan-depan apa mahkamah lah apa semua ni kan. Nak tunjuk kau punya ni, tak payah kan. Aduh, okey lah, dah sampai dah ni. Silap kata terkasar bahasa seperti biasa, daripada hujung rambut sampai ke hujung kuku jari kaki. Aku mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan